Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan tentang pencemaran air. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Saya Syed Asfar Jamullah bin Syed Bidun Zaman dari kelas Eko, berasal daripada Eko Perak. Dan saya Muhammad Iskandar Fitri bin Sari dari kelas Eko, berasal dari Tumpat, Kelantan. Dan saya Muhammad Syahid bin Muhammad Saludin dari kelas Eko dan berasal daripada Ampang, Selangor. Bersyukur pada Allah kerana telah mengizinkan kita berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan tugasan untuk melakukan podcast tentang pencemaran air. Baiklah, kita mulakan. Syahir, apakah pendapat anda tentang pencemaran air? Pada pendapat saya, pencemaran air ini telah berlaku sudah terlalu lama. Sejak daripada dulu lagi telah berlaku pencemaran air ini, cuma Disebabkan tidak terlalu ketara. Jadi kesannya hari ini kita nampak beberapa kawasan air di negara kita telah tercemar banyak akibat daripada sisi pengurusan sampah dan sisi buangan yang tidak terurus yang dilakukan oleh manusia. manusia tidak bertanggungjawab. Betul, saya setuju. Pencemaran air adalah satu amalan yang tidak baik yang telah dilakukan oleh manusia yang telah mencemarkan air. Pada asalnya air bersih, tetapi telah bercampur dengan bahan-bahan toksik dan kotor yang dihasilkan daripada tangan manusia sendiri, yang menyebabkan air ini tidak boleh digunakan dan kotor. Kita masuk pada punca-punca berlakunya pencemaran air. Apakah pendapat anda? Pada pendapat saya tentang punca-punca pembuangan punca-punca pencemaran air ini ialah pembuangan plastik sampah. Saya percaya bahawa pembuangan plastik sampah ke dalam sungai ataupun laut menjadi punca utama berlakunya pencemaran air. Pembuangan plastik sampah ke dalam sungai dapat mencemarkan sungai dan mengganggu ekosistem alam. Sekaligus ia akan menjejaskan habitat makhluk lain seperti ikan-ikan dan banyak lagi. Hal ini akan menjejaskan sumber pendapatan penduduk sekitar seperti nelayan yang mencari sumber pendapatan melalui ikan. Tahukah kamu semua, menurut berita harian, negara kita Malaysia telah mencatat rekod negara kelima tertinggi di dunia dengan pencemaran laut akibat pembuangan plastik sampah. Kajian menganggarkan bahawa rakyat Malaysia kita telah membuang sebanyak 13.8 juta tan plastik sampah setahun. Betul, saya setuju. Sebab tak perlu pergi jauh pun, dekat kawasan rumah saya pun dalam longkang pun dah penuh sangat sama sampah. Dan pihak atasan tak buat apa-apa tindakan. Dan saya percaya bahawa benda itu boleh memberikan kesan yang lebih buruk pada masa akan datang. Betul. Bagi saya pula, punca terjadinya pencemaran air ini adalah daripada sisi industri, daripada kilang-kilang yang mereka telah menghasilkan sesuatu benda dan menyebabkan terhasilnya bahan-bahan toksik yang mereka buang melalui sungai dan arus sungai itu akan ke laut, dan ini akan menyebabkan hidupan laut juga akan mati dan Populasi yang makin berkurangan. populasi akan berkuranganlah dan so ekosistem pun akan diganggu, terjejas. Dia bukan saja pada binatang, manusia pun perlukan air.
untuk mandi, untuk basuh, untuk makan minum. Jadi kalau air dah tercemar, dari mana lagi nak dapat sumber air tu? Betul. Air ni kita guna dalam kehidupan seharian. Setiap hari kita guna air Betul. dalam pembuatan makanan, untuk dijadikan minuman, membersihkan diri. Itulah sebab kita perlu elak berlakunya pencemaran air. Okay. Baiklah, sebelum kita masuk ke kesan pencemaran air, saya ada satu lagi punca pencemaran air yang saya nak beritahu, iaitu kerajaan tak ambil tindakan dan membiarkan rakyat-rakyat di negara kita terus melakukan pencemaran. Mereka tidak memerhati kawasan perkilangan, Tidak buat pengetahuan. tidak membuat pengetahuan. Jadi mereka menjadi lebih berani sebab tak ada yang jaga, tidak dikenakan tindakan, tidak kena denda. Sepatutnya kerajaan kena mengenakan tindakan lah, kena denda seperti saman, bayaran ataupun penjara, Compound. tapi denda tu kena berat lah. Bila berat nanti baru diorang tak berani nak buat semua benda. Betul. Saya setuju. Dan secara tidak langsung begini sedikit sebanyak dapat membantu negara kita dalam masalah pencemaran air. Dapatlah memberi sumbangan sikit untuk kurangkan pencemaran air. Betul, setuju. Sebenarnya dapat meningkatkan ekosistem juga untuk negara kita. Banyaklah memberi kesan. Jadi kerajaan memang pentinglah untuk Mainkan peranan penting. penting untuk menjayakan benda ni. Tak elak daripada nak mengatasi pencemaran air. Okey, seterusnya kita masuk pada kesan pencemaran air. Baiklah Is, boleh kongsikan sedikit tentang apa yang anda rasa tentang Okay. Pencemaran air ini sudah semestinya akan menjejaskan atau memberikan efek negatif terhadap kehidupan kita. Betul. Iaitu terhadap kesihatan lah. Paling itu, air yang tercemar dapat menjurus kepada banyak jenis penyakit. Jadi contohnya kolera. Seperti yang kita tahu, kolera ni ataupun yang lebih dikenali sebagai penyakit taun adalah salah satu penyakit bawaan air dan makanan yang disebabkan oleh bakteria ni yang dinamakan sebagai Vibrio cholera. Oh, penyakit ni dia disebabkan oleh air lah. Ya. Yang terjejas Tercemar. kotor. Betul. Virus apa? Virus Vibrio cholera. Okay. Bakteria. Tahun Tahu. dia penyakit dia tu macam mana? Simptom-simptom ni kita boleh tahu dengan kalau seseorang tu menunjukkan yang itu cerit-berit, loya, muntah-muntah dan dehidrasi. Oh, terus ni Selain itu kita boleh antara penyakit yang selalu dihadapi akibat daripada pencemaran air ini ialah cerit-berit. Seperti mana kita tahu, cerit-berit ini merupakan penyakit yang sangat lazim berlaku disebabkan oleh penggunaan air yang tercemar. Pesakit yang terkesan dengan cerit-berit ini selalunya akan mengalami simptom-simptom seperti loya dan muntah-muntah. itu saja. Itu saja. Dapat anda pula Syahid, apa yang anda boleh kongsikan? Pendapat saya, pencemaran air ni dia bagi efek yang buruk pada banyak perkara, antaranya pada ekosistem. Betul. Bila pencemaran air ni berlaku, masuk ke dalam air, dalam air tu ada hidupan laut betul, seperti ikan, sotong. Jadi bila sisa toksik tu tercampur dalam laut dan hidupan dalam tu dia menyedut air yang tercemar tu, Diorang tak dapat oksigen yang daripada air yang bersih tu. Diorang macam tercampur dengan toksik-toksik, betul. barang-barang terjejas tu. Bila diorang ni, diorang mati. Bila mati, populasi Populasi yang ada menurun. di dalam akan menurun lah. Ini antara kesan yang amat dahsyat lah, sebab bila ikan semua laut yang kita makan tu dah habis, orang yang bekerja seperti Nelayan.
nelayan yang cari sumber rezeki dari laut tu. Betul. Bila dah ikan dah tak banyak, dia nak cari sumber rezeki di mana? Nah, kita manusia pun nak makan apa? Sumber pendapatan terjejas kan. Betul. Sebab betul juga sebenarnya. Akan menyebabkan ekonomi negara merudum lah. Akan dipandang orang negara lain. Seterusnya, pendapat saya, bagi pendapat saya, kesan jika pencemaran air ini terus berlaku ialah akan menjejaskan pertanian seseorang ataupun satu syarikat lah yang menggunakan pertanian untuk melakukan satu produk. Ia menjejaskan melalui bila diorang nak melakukan tanaman, mereka menggunakan air untuk mensuburkan tumbuhan, kerana seperti yang kita tahu tumbuhan memerlukan air untuk Supaya air hidup. Supaya air cukup untuk hidup, baja apa semua kan. Jadi bila air pun dah terjejas, tumbuhan-tumbuhan tu akan layu lah, tak hidup. Jadi pokok ni dia ada akar. Akar tu yang berfungsi untuk menyerap air, untuk menyerap nutrien daripada air tu semua tu. ya, Bila air tu tercemar, pokok tu akan menyerap air nutrien yang bahan-bahan tercemar lah, tak sepatutnya lah. Benda yang sepatutnya diorang dapat tak ada. Diorang dapat benda yang boleh tumbuh tapi dia tak mungkin kita tak tahu apa yang hasil tu. Kita tak tahu apa yang ada dalam tumbuhan. Mungkin bahan-bahan betul. Jadi akan menjejaskan kehidupan manusia, makanan itu semua, pendapatan. bila tumbuhan dan tanaman yang tercemar tu dimakan oleh manusia. Lepas tu berlakunya keracunan makanan. Macam kita dengar macam-macam penyakit dah sekarang daripada kerja manusia tak sebenarnya. Dan lagi satu, pokok ni pun sumber oksigen kita sebenarnya. Betul. Dia mengeluarkan, tak sedap mengeluarkan oksigen bagi kita. Jadi kalau pokok ni tak ada, oksigen bersih dalam ekosistem kita ni berkurang. Betul. Susah nanti manusia. Penting sebenarnya air. Jadi saya tambah lagi satu isi yang berkenaan dengan kesan terhadap sosial. Okay, saya bagi contoh. Satu penduduk kawasan, satu penempatan penduduk dalam satu tempat itu Dekat satu kawasan. yang bergantung hanya pada satu sumber air. Contoh kalau kawasan dekat situ ada sungai, penduduk tu hanya bergantung pada sungai. Dan bila sungai tu kotor, penduduk kat situ pun mesti ada orang pakai air bersih sebab Betul lah, sumber- saluran daripada sungai tu kan. sungai tu kotor. Bila dia ambil dari sungai, sungai tu pula kotor. Ya. Dia dapat air yang kotor daripada sungai tu kan. Jadi bila dah kotor, nak mandi pun kita mandi of course lah kita nak bersih kan. Ya. Kita nak mandi kotor. Kita tujuan mandi pun sebenarnya nak membersihkan diri. Betul lah. Tapi benda-benda pun dah kotor, macam mana? Tak bersih lah sebenarnya. Sakit lah. Lepas tu kalau kita beli makanan kita nak cuci kan. Macam ikan, sayur kan. Mesti kita cuci dulu, siang dulu kan. Dan kalau air kotor, kotor lah makanan itu. Sebab ni jugalah yang akan menyebabkan kos untuk membaikan dekat satu kawasan macam Untuk penapis. nak tapis benda-benda semua Yang makin akan kos teruk, lah. kos dia Kerajaan makin tinggi. kerajaan terpaksa keluarkan lebih lah. Betul. Ya, sebenarnya teruk jugalah kesan pencemaran air ni sebenarnya. Sekarang mungkin kita tak nampak. Betul. Akan datang kita tak tahu. Bila berterusan, lepas tu tak ada apa inisiatif, tak ada apa-apa tindakan, teruk lah. Seterusnya, kita dah selesai bahagian apa? Kesan Bahagian kesan. Lepas tu sekarang kita nak masuk langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran air. Okay. Yang pertama, bagi pendapat saya, kita macam yang dekat punca-punca yang kita ambil tadi, kan punca dia kerajaan tidak ambil tindakan kan. Betul. So untuk betulkan keadaan, untuk mengatasi lah pencemaran air ni, so
kerajaan kena ni lah, buat kuasa undang-undang lah. Ketatkan undang-undang, mengenakan denda kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni, buang sampah kata, buang sampah dekat tempat yang tidak sepatutnya kan. So bila kerajaan dah ambil tindakan, so Rakyat ni dia takut. ya, tak adalah jadilah pencemaran air ni. Setidaknya makin berkurang kan. Bagilah kesan sikit. Seterusnya apa pendapat anda? Syed. Bagi pendapat saya pula, masyarakat pun memainkan peranan penting dalam mengatasi isu ini. Sebagai contoh, kita tak payah pergi yang jauh-jauh, dekat-dekat je, kawasan perumahan. Contohnya ketua kawasan perumahan tu, mungkin ketua kampung lah, boleh mengadakan aktiviti gotong royong kan, gotong royong setempat. Mungkin mereka pun dapat kecil, tapi benda tu sedikit kalau setiap tempat buat tak kebersih di dunia kawasan kan. Bila kawasan ada banyak kan, lepas tu setiap kawasan pula buat benda yang sama, dia jadi kesan yang besar juga lah sebenarnya. Itu bukan air je bersih, kawasan pun sampah-sampah pun terus. Tempat kediaman akan jadi lebih bersih. Selesa. Selesa. Dan kurang risiko penyakit. Betul. Selain daripada masyarakat juga, institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mengatasi pencemaran air. Institusi pendidikan seperti sekolah dan juga universiti penting untuk mengajar dan memupuk anak-anak muda di negara kita sekarang untuk mengatasi pencemaran air. Sebagai contoh, pihak sekolah dan juga universiti boleh menjalankan kempen kesedaran di peringkat institusi dan sekolah. Dengan adanya kempen ni, kita dapat membuka mata pelajar dan ramai orang tentang kesan buruk pencemaran air. Bila mereka dah tahu pasal kesan-kesan bila air ni dah tercemar, so diorang pun akan sedar. So diorang pun tak akan buat benda-benda yang boleh menyebabkan air ni tercemar. Diorang dah tahu apa kesan dalam jangka panjang. Betul. Diorang sedar. Bagus juga sebenarnya buat macam ni. Selain itu juga kan, kita boleh memberikan pendidikan formal mengenai pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar, seperti penjagaan air lah. Kita boleh memberikan pendidikan ni dalam kelas-kelas tertentu untuk menerapkan lagi lah beri kesedaran yang lebih utuh mengenai penjagaan air. Memastikan air ni bersih. betul. Boleh juga kita sendirikan sikit, buat tu kelas. At least diorang tahu lah sikit. Kita buat program Sejam pun dah kira okey lah, terangkan Untuk sikit. membuka mata dia orang tentang kebaikan menjaga air ni. Akhir sekali, pihak institusi boleh juga mengadakan ataupun menubuhkan sebuah kelab cinta alam sekitar. Hal ini boleh memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar dalam diri anak-anak muda sekarang kan. Bantu lah dia. Dan ada lagi satu lagi, benda ni nampak orang tak pandang pun, sebab ni nampak kecil. Dia sebenarnya titik utama dia ibu bapa. Kan? Dia mula dari rumah. Dia mak bapak ni, bila anak-anak dia dah kecil, dia mesti ikut apa mak ayah buat kan. Ya. Sebab anak-anak zaman sekarang pun macam saya pernah nampak, dia makan jajan, lubang dalam makam. Masa sikit-sikit boleh dah ramai budak buat. Ya. Sebab budak pun ramai. Bukan seorang je. Betul. Dia kata bukan salah budak. Ya. Sebab diorang pun mungkin diorang ikut ibu bapa diorang. Nampak ibu bapa diorang buka plastik, buang sampah merata. Sebab diorang pun ikut. Diorang rasa benda tu betul kan. Ibu bapa ni lah yang mencorakkan anak-anak diorang kan. Betul. Penting. Ibu bapa pun main peranan besar untuk memastikan air tidak cemar. Kena didik dia kecil.
Lentur buluh biarlah dari rebuhnya. Ya, Yes. setuju. Cakap. Okay, lepas tu saya nak tambah satu lagi lah. Silakan. Ini yang terakhir bagi saya untuk mengatasi pencemaran air ini, kita perlulah mengadakan sistem pembuangan sisa yang baik. Maksudnya bahan buangan macam sampah sarap apa semua, Betul. kita kena buang dekat tempat yang sepatutnya lah, dekat tong sampah. Betul. Lepas tu amalan kita semula kan, tong sampah 3R apa semua tu semua penting juga sebenarnya untuk memastikan air tidak tercemar. Diorang tak buang dekat, Tak buang rata-rata. tak buang rata. Lepas tu contoh macam diorang buang rata tak kena longkang atau sungai pun. Tapi contoh macam plastik, bila nanti mesti akan bergerak juga plastik kan, macam daripada angin ke ataupun sampah tu akan menyebabkan tersumbat lah. Kita tahu Nampak plastik kecil. ni pun susah untuk dilepaskan kan. Masih lama. Masih lama. Betul lah. Baiklah, itu saja untuk Langkah-langkah langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran seterusnya. air. Ya, langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran air. Seterusnya kita akan bincangkan tentang pencemaran air ini dari sudut Islam pula. Yes. Baiklah, kita mulakan dulu daripada Syahid. Boleh Syahid? Boleh. Dia dari sudut agama ni dia tak banyak sangat pun. Sebab Islam ni basic dia bersih orang panggil kan. Ya. Jadi memang kalau Menekankan lah Kebersihan kebersihan. lah dalam Islam. kalau orang luar pandang Islam ni tu, kalau kita penampilan kita kotor yang bahasa kamu kata sedikit orang panggil kan. Ya. Orang akan pandang serong lah dekat agama kita. Sebab Nabi dulu pun bersih. Bersih. ha. Sepatutnya agama kita ni pandang bersih lah. Orang nampak Islam kan, nampak bersih je baju semua. Tapi tu lah, sekarang susah. Nama je Islam kan, tapi Bersihan tak jaga. bersih tak jaga Islam tu memegang peranan penting lah untuk menjaga imej Islam kan. agama. Lagi satu, air ni anugerah kan. Anugerah yang Allah bagi untuk kita. Jadi yang duduk kat bumi ni pun kita manusia, memang tanggungjawab kita untuk jaga benda ni. Ya, betul. Ini pun ada hadis Rasulullah bersabda, jika salah seseorang dari kamu melihat sesuatu yang tidak baik, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, hendaklah dia mengubah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, hendaklah dia mengubahnya dalam hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Maksudnya benda ni lebih pada kewajipan untuk kita memperbaiki keadaan. Kalau isu ni pasal pencemaran kan. Sekarang kalau kita tak boleh nak tegur dengan lisan. manisan lah, kita benci perbuatan dia. Bukan benci dia, kita benci Kita perbuatan dia. tunjuk kita punya tindakan lah, yang kita tak suka dengan apa yang dia buat. Ah. Boleh juga sebenarnya. Kalau kita dah ada kuasa jawatan dia, itu lagi Lagi orang kata bagus kuat. kan? Betul. Bila orang senang dengar cakap kan. Orang berpengaruh kan, diorang pun akan ikut. Betul. Jadi kesimpulan dia, menjaga kebersihan dan sumber air adalah tanggungjawab moral dan spiritual dalam pelbagai tradisi agama. Kalau kita lihat dalam ni, bukan agama kita je yang suruh jaga kebersihan kan. Betul. Ya. Buddha, Hindu, diorang Semua pun kita berat menerapkan kebersihan. Ya. Benda ni memang common lah, common sense. Kebersihan air tu kita nak guna sikit air. Dia bila ikut logik akal manusia pun sebenarnya memang nak bersih pun. Siapa je yang suka kotor air kotor kan? Betul, betul. Ya. Tapi secara realitinya kita yang cipta botol tu Sebab sebenarnya. tak tanggungjawab kan. Diorang rasa dia seorang je yang hidup kat dunia ni. Dia buat sekati. Sebab tu tak boleh. Ya. Dalam Islam tak sepatutnya ada lah sifat tu. Air ni dia penting untuk semua umat Islam untuk menjalani kehidupan seharian lah. Sebab air ni diorang guna, kita lah umat Islam guna untuk beribadah, bersucikan diri, untuk memastikan kita ni suci daripada najis lah. Lepas tu kita ni tak boleh lah membazir air. Sebab Nabi Muhammad SAW pun dah ajar kita supaya bersederhana dalam semua benda. Lepas tu kita ambil wuduk, kita tak payahlah buka sampai melimpah air tu.
Ambil sekadar cukup untuk ni. Ya. Janji boleh kena semua air tu cukup lah. Jangan terlampau berlebihan. Lepas tu banyak air yang dibazirkan. Semua tu penting lah. Bila air banyak dibazirkan kan, lepas tu air tu bersih. Lepas tu nanti bila air yang bersih tu dah kurang, dia susah. Lepas tu nanti tinggal air yang kotor je. Kadang kalau kita nak buka air besar-besar, tadah dengan badi ke apa kan. At least macam tu lah, ada lagi delen. Janganlah, kalau boleh kita nak kurang lah air tu terbazir. Islam dah ajar semua. Ada sebab dia lebih baik dia kenapa Islam ajar macam tu. Ya, Allah lebih mengetahui lah. Ada sebab dia. InsyaAllah. Baik, kita sebagai umat Islam ni kan, ibadah ni sangat penting lah dalam agama kita kan. Ya, betul. Jadi penggunaan air ni pun penting sebenarnya dalam agama kita. Sebab kita kalau nak beribadah apa pun, kita kena berwudu dulu sebelum tu kan. Ya, macam Al-Quran pun kena juga. Kena ada wudu semua. Wudu ni pun kita ambil dengan air. Jadi bila air itu cemar, kemungkinan kita punya ibadah pun akan jadi tak sah. Bila tentu kan. Sebab syarat untuk gunakan ibadah suci daripada najis. Ya, bersih. Kita pun tak tahu air yang kita guna tu bersih atau tak. Betul. Itulah. Penting. Bila nak beribadah, kita kena pastikan kita ni bersih dulu lah. Bila air pun dah kotor, nak beribadah belum tentu kita punya ibadah tu diterima oleh Allah. Jadi biar asas tu kita yakin kita dah sempurna. Cuma atau tak itu urusan Allah. Betul. Okey, ada lagi perkongsian daripada sudut Islam? Saya rasa itu saja. Okey, kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya, air bersih ni sangatlah penting dalam kehidupan manusia sebab air ni digunakan setiap hari. Bukan manusia je, haiwan, tumbuhan pun menggunakan air juga. Jadi bila air dah kotor, susah dalam kehidupan seharian manusia. Bila fikir balik kan, bila masa akan datang, bila semua air dah tercemar, semua air kotor kan, susahlah nak hidup nanti. Banyak kesan negatif. Itulah sepatutnya kena ambil tindakan dari awal lah. Semua pihak, manusia, sebab manusia yang buat semua benda ni. Jadi manusia kena ambil tindakan lah. Bila diorang yang dah buat, diorang kena bertanggungjawab lah. Kita ni kena ambil tindakan. Sepatutnya bila zaman dah makin maju, teknologi makin canggih kan. Jadi saya rasa, tapi tengok makin air kita perlu juga sebenarnya. saya rasa boleh je kalau buat penapis yang lagi canggih kan. Kalau nak buang, mana kata nak buang sisa tu dalam laut, saya rasa ada cara dia, tapi kena pandai urus dia. Kita tapis dia kan. Kena betul lah caranya kan. Tak Janganlah betul buang. Jangan menjejaskan lah. Biar semuanya ada kebaikan. Jangan ada yang menjejaskan apa-apa kan. Memburukkan kepada satu pihak. Macam mungkin baik untuk manusia saja, tapi kesan kepada haiwan ke tak tahu. Kepada tumbuhan kan. Air, sebab air ni memang macam ikan kan, memang hidup dalam laut. Kalau memang dah tempat dia tinggal pun dah kotor, naik lah. Mati kan. Populasi dia pun makin kurang. Diorang tak buat salah apa ke. Semua punca dari kita. Betul lah. So kita perlu elak pada berlakunya pencemaran air ni. Jadi saya rasa itu je yang saya boleh sampaikan, apa yang saya fikir. Ada apa-apa lagi yang nak ditambah? Ada. Baik, seperti kita tahu kan, semua pihak ni memainkan peranan penting lah dalam menjaga air kita. Contohnya seperti pihak kerajaan, masyarakat sendiri, institusi pendidikan pun penting juga dalam menjaga pencemaran air. Betul. Semua pihak penting. Syahid? Bagi pendapat saya, benda ni pun tergantung pada diri sendiri juga. Kalau diri sendiri, kalau hati dah kata tak nak, kalau datang banyak mana pun bagi nasihat, memang tak kaitannya jadi. Ya, tak jalan. Dia mula kena perhitungkan diri dulu lah. Senang.
Mungkin tak biasa lagi kalau kita biasakan dari awal. Macam contohnya macam apa? Jadikan tabiat lah. Ah. Mesti itu. Buat slow-slow, insyaAllah. Nanti lama-lama senang lah. Dia biasa yang orang yang jenis macam tak kisah kan. Dia jenis yang pentingkan diri sendiri. Dia tak kisah pasal orang lain. Tak kisah Dia nak dia je pasti. Orang lain dia tak kisah. Dia nak mudahkan urusan dia, lepas tu menjejaskan Orang lain. orang lain. Saya rasa itu sahaja daripada kami. Yang kurang semuanya daripada kami, dan yang baik semuanya daripada Allah SWT. Semoga kami Semoga kita bertemu lagi di kelas yang akan datang. Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.